hari ni punya topik kan semua kiranya ikut pengalaman saya. Lepas tu sebab tahun lepas masa PKP 1 kan, saya memang spend banyak masa untuk nak belajar tentang tax, income tax, belajar tentang state account punya. Jadi I ambil semua maklumat tu kan. Lepas tu mix dalam apa yang saya tahu dalam Forever untuk nak buat sharing lah hari ni. Okay. Jadi hari ni memang bukan secara accountant punya sharing, tapi dia lebih kepada macam mana kami boleh guna Forever kan. Lepas tu dalam Forever guna Forever punya pieces mix dengan income tax dengan account. Income tax dengan account. Okay. So ini adalah sikit feedback lah. Kalau anda ada soalan kan, boleh unmute sendiri je sebab hari ni I memang tak ada control. Apa je you boleh unmute. Kalau soalan, kalau saya dapat jawab, saya jawab lah. Kalau tak dapat jawab, mungkin anda perlu refer kepada accountant. Sebab itu adalah mereka punya profession. Mereka punya profession. Yang kami sebenarnya hanya FPO je. Okay. Macam pagi ni kan, pagi siapa ada join tak terpanyaki? Tolong type dalam chat room. Kalau ada kan, type satu dalam chat room. Pagi punya terpanyaki. Okay, mengapa I tanya ada join atau tidak? Sebab morning Sohema. Okay. Waida tak join. Okay, tak apa. Okay. Semua orang tahu kan tahun ni Silver Datuk kan dia akan recognize LCM dengan PCM. Okay. LCM adalah kalau income mereka sudah pecah 200,000 setiap tahun. Okay. Kalau PCM memang 300 lebih 300,000 setiap tahun. Jadi ini adalah dua kategori. Sepatutnya mesti kena buat income tax. Sepatutnya dua kategori ni kan memang perlu daftar syarikat sendiri. Guna syarikat sendiri kan untuk nak buat business Forever. Okay. Jadi nak tanya sekali lagi kan, okay, dalam sini memang nak bagi ni pagi memang air mata pun tengok Jurati Yustida punya kan memang sangat touching. Kalau siapa nak boleh ambil tali I punya YouTube. Okay, Fiona cakap sudah daftar last year. Okay, good. Okay, siapa sudah daftar company untuk Business Forever? Cuba type tengok. Yang sudah daftar company punya. Fiona seorang je. Okay, daftar SSM. Okay, betul. Belum. Ustaz Sofyan belum. Ustaz Sofyan memang Wahidah dah. Memang perlulah. Sebab untuk maklumat kan sekarang sebab PKP saya tak daftar tapi belum masuk taraf account apa-apa lagi. Okey. From start join. Okey. Jadi tak ramai lagi lah. Okey. Kalau soalan nombor 3 kan. Yang untuk yang sudah daftar punya, kan, you daftar dengan sole provider ke, partnership ke, LLP ke, ataupun sentian perhad, ataupun anda tak pasti. Okay, type je. Mariam sole provider, okay. Okay, tak apa, tak faham tak apa. Nak tahu je korang faham tak? Oh, Fiona tanya tak dengar. Ya. Maksudnya ni daftar perniagaan apa-apa je ke dengan SSM atau macam mana ni? Okey, saya hanya nak tahu korang, saya hanya nak tahu kan korang pasti tak apa yang anda sudah daftar. Sebab saya nak pasti apa saya nak terang nanti. Tu je. Kalau tahu, tak je lah. Kalau tak tahu pun tak apa sebenarnya. Oh, okey. Fiona, my question soalan saya kan adalah kalau you sudah daftar SSM kan, you sudah daftar company kan, you daftar under sole provider ke, partnership ke,
LLP ke ataupun sentian pahat. Okey. Jadi ramai tak tahu lagi lah. I cuba dengan secara senang lah. Tak begitu accountant. Okey, enterprise. Okey, enterprise. Enterprise. Okey, enterprise. Okey. Ya, biasanya memang enterprise. Okey. Okey, I kena buka chat supaya I boleh nampak. Atas nama sendiri. Okey, atas nama sendiri biasanya sole provider. Sole provider nanti ya, sekejap ah. Okey. Hai. Okey. Ini adalah slide, okey. Seperti ada soalan je, boleh tanya. Okey, ada soalan je, boleh tanya. Ada berapa jenis? Memang saya ada terangkan, ada berapa jenis ada di dalam sini. Untuk sesiapa yang belum daftar punya kan, tak tahu apa lagi, memang kosong punya. Tak tahu apa lagi kan, dalam chat room type 3. Okey, chat room dalam type 3. Tak tahu apa lagi. Okey. Tak pernah payah income tax, tak pernah payah tax, tak ada HTML number, semua pun tak tahu lagi punya kan. Okey, type 3. Lama juga. Okey. Okey, betul lah. Macam saya pun masa I sebelum port forward kan, I memang tak ada payah apa pun tak tahu. Apa pun tak faham. Okey, saya itu adalah jalanan saya. Okey, belum pernah. Okey, tak apa. Okey, kami masuk topik. Okey, so sini ya. Okey. Soalan pertama kan, tengok dalam okey, Cik Su cakap kerja dulu je ada. Okey, kalau masa kerja sudah pernah bayar income tax, maksudnya anda sudah ada account number dekat LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, anda sudah ada account dekat LHDN. Okey. Soalan pertama, perlu tak saya bayar cukai? Okey, jangan bolangan cukai lah, secara senang lah. Perlu tak saya bayar cukai? Okey, perlu tak saya bayar cukai? Ini adalah soalan pertama. Okey, perlu tak daftar balik? Tak perlu. Kalau ada punya itu account memang account tu kan dia punya member, dia punya member memang seumur hidup. Okey, sampai you tak hidup. Dia macam forward punya member. Daftar tengah secara percuma. Okey, tapi apa beza dia? Okey, forward kami daftar forward member kan, kami terima bonus. Kalau kami daftar STN, kami kena bayar mereka bonus. Itu je. Itu je. Okey, perlu tak saya bayar cukai income tax? Okey. So, kalau gaji kalau untuk makan part time punya kan, kalau gaji campur bulanan punya bonus, okey, kurang dari 3,000 setiap bulan kan. Maksudnya anda hanya pergi dapat satu account je tapi tak perlu bayar apa-apa pun. Tak perlu bayar apa-apa pun. Kalau kurang daripada 3,000. Maksudnya kalau you makan gaji 1,500. Okay, forward pun bayar you 1,400 punya bonus. Okay, jadi you hanya terima 2,900 kan. Jadi sepatutnya anda tidak perlu bayar apa-apa pun. Tapi mesti pergi dapat satu LHDN account. Okay, nanti dalam slide saya akan tunjuk macam mana untuk nak dapatkan. Okay. Okay. Nombor 2, tak tahu cara untuk nak mohon account cukai. Biasa ni kiranya majikan yang buat punya kerja. Okay. Jadi kan hari ini forward kan kami semua adalah forward business owner. Business owner kan patutnya inilah kerja kami sendiri. Kerja kami sendiri. Okay. So sendiri kena buat. Okay. Lepas tu kita tahu bagaimana mula sebab kali pertama. Masa saya daftar pun sama je. I tak tahu apa-apa pun. I pergi LHDN. I guna komputer dia. Key je lah. Sebab masa tu tak ada lockdown, tak ada PKP apa kan. Jadi mereka ada ajar cara dari A sampai Z. Jadi mereka memang kiranya memang baik. Mereka punya kerja kan. Mereka nak sokong kami kan untuk itu officer memang baik sangatlah, memang baik. Okey. Tak tahu apa dokumen yang perlu sediakan. Tak tahu apa dokumen. Okey. Tak tahu cara nak isi bolang. Ini yang saya paling penting. I sangat takut isi bolang. Saya sangat takut isi bolang. Okey. Tak tahu cara untuk nak cara
nak dapat pelepasan cukai. Okey. Bayar cukai bukan cakap kami dapat 100,000 kami kena bayar 100,000 pun cukai. Kami ada pelepasan punya cukai. Nanti saya akan terangkan apa tu pelepasan cukai. Apa pelepasan cukai kan? Macam kalau untuk ada sesiapa ada anak punya, sesiapa ada ibu bapa kena tanggung punya, itu semua boleh lepaskan cukai. Kalau anda untuk kaum muslim kan, ada bayar zakat punya, itu pun boleh lepaskan, boleh kiranya pelepasan cukai juga. Okay? So ini biasanya 6 soalan, okay, untuk orang baru, apa pun tak tahu. Jadi ini soalan saya akan terangkan one by one. One by one. Okay. So ini soalan pertama. Okay. Jadilah report tak semesti bayar income tax. Kena report dulu. Kena report dulu. Okay. Jumlah income sebenarnya harus yang dia tengok adalah jumlah income setahun. Jumlah income setahun. Kalau income setahun kan tak lebih 34,000 tidak perlu bayar. Maksud jumlah income kan, jumlah income adalah tadi forever dengan you punya gaji. Jumlahnya kalau tak lebih 34,000 anda tak perlu bayar pun. Kalau sudah daftar account AirSTEM punya account. Okay. Tapi seperti saya cakap, kena daftar dulu, tak perlu bayar pun tak apa. Sebab nak buat satu rekod je. Sebab rekod ni sangat penting untuk masa untuk nak mohon pinjaman tali bank, untuk nak beli kereta, untuk nak beli rumah. Okay, banyak orang kan dia nak beli kereta, mungkin kereta pertama kan, dia tidak perlu AirSTEM juga. Okay, walaupun dia tak ada bayar tax, tapi dia dapat beli kereta juga. Okay, dia dapat beli saya ada record kelas ni, ada. Tapi saya akan buat unlist lah. Saya akan buat unlist, okay. Siapa nak nanti boleh minta dengan saya. Okay, record yang baik untuk nak buat pinjaman. Jadi ini sangat penting sebab ada bank, bukan semua bank nak tengok, AirSTEM punya record. Ada bank dia perlu AirSTEM punya record sebagai sokongan. Okay, Fiona cakap sebab nak tengok balik. Okay, boleh semua boleh tengok balik. Okay, memang tak berapa jelas. Okay, memang semua tak berapa jelas. Perlu tengok banyak kali. Kalau tak faham lah. Okay, tak apa punya. Okay. Lepas tu untuk sokong kami punya kerajaan, sekarang I bukan nak cakap, kami tak ada cakap politik pun, okey. Jadi sebagai rakyat kan, rakyat Malaysia, kami patutnya kena bayar cukai untuk kerajaan, tak kisah parti mana, untuk nak bina sekolah ke, nak buat jalan ke, nak buat jabatan ke, okey. Itu adalah tanggungjawab kami semua orang. Okey. Okey, siapa okey, kalau you bayar lambat, AirSTEM memang sangat baik punya. You boleh bayar lambat pun tak apa. Bayar lambat 1 tahun, 2 tahun pun tak apa. Tapi tiada charge interest tu adalah 10%. Dia memang sangat tinggi. 10% tu atas berapa tungkaan anda. Okey. Untuk sesiapa yang tak bayar punya, okey, yang tidak bayar punya. Tak pernah kalau anda sudah layak nak bayar income tax tapi tak bayar, okey. Dia memang pada permulaannya dia memang tak tangkap, okey. Tapi kami tak tahu bila-bila dia akan tangkap. Okey, macam kami memandu kereta lah, kami boleh langgar, nampak traffic light kan. Kalau traffic nampak lampu merah, kami boleh tak berhenti, kami boleh pergi saja. Tapi kami tak tahu kan polis bila tangkap, itu kami tak tahu, okey. Kalau dia tangkap, AirSTEM okey juga, semua boleh negotiate. Okey. Negotiate dia nak saman je, dia nak tender, dia nak saman je. Sebanyak 200%. Sebanyak 200% ataupun kemungkinan lebih. Okey. Ini adalah mereka hanya nak wang sahaja. Mereka hanya nak wang sebab semua orang kan mereka kerja, mereka pun ada KPI juga. Okey. Mereka pun ada KPI juga. Kalau untuk sesiapa yang tidak dapat bayar, satu je berjala. Okey. Jadi itulah hal ini anda tahu, kena tahu. Okey. Siapa tak buat lagi, pergi buat. Yang dulu tak bayar punya, buat tak tahu dulu je lah. Okey, kami doakan tak ada apa berlaku.
jangan risau sangat. Tapi kami punya wang kena ada simpan, kena ada simpanan, okay? In case anything. Macam saya kan, macam Sean, saya pernah dua kali student datang. Sekali atau satu kali kan, dia datang hanya settlekan berapa ribu saja. Sebab ada benda I tak pandai nak buat, lepas jadi kan memang dia ada buat saman lah. Okay. I rasa dalam masa tu bayar 2-3 ribu, I sudah beres. Kali kedua ini adalah berapa tahun lepas dia datang kan. Masa tu tahun 2000 berapa 2018 tak salah saya. 2018. Masa tu memang sangat kau lah, hanya bayar tax, okey, bayar tax dengan yang itu saman kan, okey. Sudah habis satu kereta punya wang, okey. Kalau you nak beli kereta dengan itu saman kan, cukup untuk nak bayar beli satu kereta dengan cash, okey. Tapi tak apa, sebab itu saya pun sudah dapat banyak pelajaran lah. Itu tempat yang saya dapat banyak ilmu. Okay? Itu sebab saya cakap sangat penting. Kami mesti kena ada simpanan untuk tak apa yang akan berlaku. Okay? Lepas tu, mungkin ada orang kan, dia tak nak bayar tax sebab mungkin perbelanjaan terlalu tinggi. Okay? Mungkin ada banyak kereta kena bayar installment, mungkin ada banyak hutang, mungkin ada banyak hutang lah. Okay. Jadi belanjaan dia sangat tinggi. Jadi dia takut dia bayar tax kan, nanti dia tak sempat nak bayar income tax. Okay. Dia dah bayar income tax, tak sempat nak bayar hutang. Bayarlah. Okay. Dan tarik untuk labor. Okay. Okay. Tarik untuk labor kan, untuk nak bayar tax, untuk yang siapa makan gaji punya, tarik yang last kali kan due date dia ada 30 hari bulan April setiap tahun. 30 April. Kalau untuk siapa yang bisnes punya, contoh anda adalah enterprise, anda adalah trading company, anda apa-apa company kan, adalah pada bulan Jun 30 hari bulan. Okey. 30 hari bulan Jun setiap tahun. Kalau untuk Sentinian Berhad punya, dia lain sikit. Kami boleh ada masa sendiri, okey, ada masa sendiri untuk close account, okey. Okey, sampai sini okey tak semua? Okey. Okey. Okey ya. Okey. So, kalau untuk peribadi punya, maksudnya bayar pada bulan April punya, bulan April kena close account punya. Okey. Berapa persen tax anda perlu bayar? Ini paling penting adalah berapa persen, bukan 632, bukan 743, okey. Berapa kena bayar, okey. Dia bukan dikilaan dia macam tu. Kita tengok income tolak dengan pelepasan cukai dengan zakat juga, okey. Perlu tahu you untung berapa, tarik untungan sana, perlu tentu berapa tax you perlu bayar. Okey, macam tu. Kena tarik total income tak kisahlah you tarik Forever punya income, Grab Car ke, Foodpanda ke, jumlah punya income. Kalau anda ada rumah sewa bagi orang kan, ada tanah untuk sewa, itu semua jumlahnya adalah jumlah punya income. Okay. Tolak pelepasan cukai dengan zakat, lepas tu kalau dapat untungan tu, tarik untungan, nak tengok berapa persen. Okay. Inilah anda boleh print screen yang ni. Okay. Ini print screen. Sebab ini anda perlu tengok balik. Dan ini kan sebenarnya you boleh Google je di bila-bila masa je. Okey. Okey, tengok sini ya. Untuk pelepasan cukai punya untuk sendiri dan individu. Okay, setiap orang kan kalau you dalam Forever, you seorang niaga je, jadi you tali 100,000 punya income, contohlah 100,000, okay, you boleh tolak 9,000. Okay. Boleh tolak kalau ada tanggung ibu bapa kan. Okay. Ada tolak kalau ada ibu bapa nak tanggung punya kan, dia tolak itu semua tanggungan. Tengoklah apa yang anda di sini anda ada, semua boleh tolak. Okey, ini page 1 kena print screen lepas tu I pergi page 2. Ini pun semua boleh tolak. Okey, dan ini kan sebenarnya setiap tahun kan SDN dia ada keluar pelepasan cukai yang baru punya, yang latest punya.
Okay. Jadi ini semua boleh dapat di RSTM punya website. Okay. Ataupun you boleh Google je untuk dapat yang paling latest punya. Yang paling latest punya. Apa biasa yang paling latest? Okay. Macam dulu kan, tak silap saya dulu kan, kalau pesan cukai sendiri punya hanya 8,000 saja. Tapi kali ini, okay, kerajaan bagi 9,000. 9,000 boleh tolak cukai. Okay. Siapa ada pergi pelajar punya, okay, mungkin you nak belajar master kan, semua itu memang boleh tolak punya. Okay. Jadi lepas tolak kan, tengok kalau income 5,000. Okay. Jadi you tak hanya perlu bayar kosong saja. Kalau lebih 20,000 ke, okay, lepas tolak semualah, okay, 3%. Anda hanya bayar 150 je. Atas semua ikut ni. Kalau income lagi tinggi, 35,000 bayar 600 setiap tahun. Jadi memang tak banyak. Jadi jangan takut sangat. Okay, 600 saja. Kalau income 50,000, okay, yang saya tolak punya, bayar 1,800. 70,000, 4,600. Okay, untuk yang LCM, okay. Kalau you punya income, tolak semua kan, tinggal lagi 100,000 kena bayar income tax. Kalau untuk peribadi punya tak ada daftar company, tak ada daftar syarikat punya kan, anda perlu bayar 10,900. Okay, 10,900. Okay. Ini sudah 24%. So 24%. Yang sini adalah persen dia. Okay. Kalau untuk PCM, okay, PCM, tengok 24.5%, anda mungkin kena bayar 46,000 ataupun 83,000. Okay. Kalau PCM siapa untuk PCM kan, untuk sebagai contoh, Sean pernah bayar lebih hampir 120,000 punya tax. Okay. Hampir 120,000 punya tax sebab sebab masa tu saya tak ada daftar syarikat sendiri. Itu kiranya kerugian lah. Kalau pandai nak terbuat punya kan, memang tak perlu bayar kita banyak. Okay. Jadi syarikat sangat penting. So jenis syarikat, okay, ini yang Fiona nak tanya punya, ada banyak leader tak faham punya. Ada berapa jenis syarikat, berapa jenis company? Sebenarnya ada 5 jenis. Tapi sini ada letak 4 saja sebab jenis kelima tu adalah untuk listed company yang boleh buat saham punya, itu I tak masuklah. Okay. Yang sole provider ataupun partnership, dia sama je. Dia boleh letak enterprise, trading, nama sendiri, sama je, tak ada beza. Okay. Sole provider, apa beza dia? Ada sole provider adalah company tu satu orang saja. Mungkin untuk yang tak ada suami isteri lagi. Seorang je yang buat bisnes. Jadi company itu atas nama sendiri satu orang saja. Partnership, dia boleh suami isteri. Okay? Dia boleh suami isteri. Okay? Lepas tu sekarang yang latest punya adalah LLP. Limited Liability Partnership. Okay? Ini company kan pun boleh start dengan satu orang ataupun 2 orang. Okay? Dan private limited company, sendirian Berhad. Private limited company sendirian Berhad. Okay? Tapi sekarang kan kali ini I nak lebih tekan adalah 2 ni. LLP dengan sendirian Berhad. LLP dengan sendirian Berhad. Sebab kalau anda daftar sole provider ke daftar partnership kan, sebenarnya you payah punya tax kan dengan peribadi sama saja. Maksudnya you payah tax dengan sini. Payah tax ikut sini. Okay? Kalau you daftar LLP ataupun sendirian Berhad, you payah tax kan, tak perlu begitu tinggi. I tunjuk tax tu dulu . Okay. Ini, tengok . Yang net punya income, net punya sudah tolak semua berlepasan lah. Kalau you sudah 600,000, ini untuk PCM. Okay. 600,000 net punya, anda hanya perlu bayar 17%. Okay. 600,000 hanya perlu bayar 17%. Lebih daripada 600,000 perlu bayar 24%. Okay. 24%. Tengok balik sini ya. Tengok balik tadi yang untuk peribadi punya. 17% dengan 24% lah. Ini yang peribadi punya. Tengok . Okay.
Kalau ikut tadi kan 600,000 pertama. Okey, 600,000 nampak tak? Okey, 600,000 sini anda perlu bayar 26%. Itu sebabkan masa tu I bayar banyak sangat teks sebab saya tak ada daftar company sendiri. Memang rugi besar lah, banyak duit sudah hilang. Sudah banyak buat donation lah, Okey, tengok balik company punya. Okey, 600,000 17%. Lebih 600,000 perlu 24%. Jadi memang banyak jimat, Okey. Kalau untuk manager ataupun e-game manager ke, okey, atau LCM kan, okey, saya recommend you daftar ALP. Okey. Itu sebenarnya you boleh tanya accountant. Sebenarnya lebih baik pergi tanya accountant. Tu. Tak perlu bayar banyak sangat tu. Berapa ratus ringgit tak sampai 1,000 kan boleh beres tak. Jangan risau. Okey. Tapi anda boleh jimat banyak duit. Okey, sebab LLP tengah 19 kan. Dia bayar teks ikut ini. Ikut 600,000 17%. Okey. Lepas tu kalau untuk PCM kan, income lebih 400,000 punya ataupun 500,000 ataupun ke atas punya, pergi daftar Sdn Bhd. Tapi untuk sesiapa ingin nak daftar Sdn Bhd, you kena bayar banyak duit. Okay? Sebab you kena ubah accountant, you kena ubah secretary. Ini tak boleh buat sendiri punya account. Mesti kena ubah orang yang buat. Mesti pergi cari accounting firm, secretary firm. Okay? Tak boleh buat sendiri. Okay. So, okay. Ini cara dia. Okay. Kalau untuk sole provider, cara macam mana nak submit tax ini secara ringkas, secara senang. Okay. Sole provider ataupun partnership, you kena buat bookkeeping. Apa tu panggil bookkeeping? Bookkeeping senang jelas sebenarnya. You kena simpan dokumen masa you pump petrol ke, you punya telefon bill ke, you punya toll ke, you daftar FLB 360 ke, you daftar Zoom ke, okay. Apa-apa je bill you kena invoice kan, you kena simpan untuk nak tolak tax. Itu panggil bookkeeping. Okay, bookkeeping. Kena tolak tu semualah. Okay, semua sole provider partnership kan you boleh buat sendiri. You boleh buat account sendiri, lepas tu submit bagi SDN. Itu je senang. Semua boleh buat sendiri. Okay, sebab dalam SDN website kan dia ada tempat boleh key in. Okay, boleh key in. You boleh key in semua benda. Lepas tu dia automatic dia dapat generate. Dia akan tahu kan berapa tax you perlu bayar. You boleh buat sendiri. Okay. Untuk ALP pun okay. ALP pun sama. Okay. Bookkeeping sendiri, semua sendiri kena simpan. Semua kena simpan. Nanti saya akan bagi tahu apa yang perlu simpan. Okay. You perlu bayar income tax, you boleh submit sendiri juga. Lepas tu you boleh perlu ubah satu secretary. Saya kena ubah secretary firm untuk nak tolong daftar dengan SSM ke semua tu. Okay. Ini memang kena tanya accounting firm. Ini kena tanya accounting firm. Untuk siapa nak daftar ALP ataupun nak daftar Sdn Bhd, ini mesti nak tanya accounting firm. Okay. Biar mereka tolong urus. Okay. Sebab ini saya tak tahu nak urus punya. Kebanyakan orang tak tahu urus punya. Okay. Untuk Sdn Bhd mengapa dia mahal? Sebab kami simpan semua bookkeeping punya invoice semua tu kan. Lepas tu kami akan hantar audit firm, maksudnya hantar bagi accounting firm, hantar bagi secretary firm kan. Mereka yang tolong buat semua account. Lepas tu mereka akan buat tax, mereka akan buat itu secretary, mereka hantar, tolong kami uruskan dengan SDN, uruskan dengan SSM. Itu semua mereka uruskan. Jadi kan setiap tahun kan, setiap tahun atas setiap accounting firm lebih kurang kena bayar setiap tahun bayar mereka tali 6,000 hingga ke 10,000. Okey, tali 6,000 hingga ke 10,000. Okey. Ini sebab mengapa Sdn Bhd kan kalau anda belum PCM memang tak recommend sangatlah. Okey. Kalau sudah manager ke atas kan you boleh apply ni ALP ataupun private limited, okay, company. Accounting firm akan tahu punya. Sampai sini semua okey tak? Ataupun sudah pengsan? Tolong type sikit okey tak? Kalau okey, type 3 dalam chat room. Ini nak sekejap dulu. Sifu. Ya.
Accountant maknanya accountant yang berdaftar lah ya? Ya, betul. Okey. Maksudnya jangan cari jiran lah. Okey? Jangan cari jiran tolong buat. Okey. Sebab kami tak tahu dia tahu buat ke tak tahu buat. Tapi kalau cari accounting firm kan lebih selamat. Lebih selamat. Okey? Okey ya. Secara senang Okey. Jam. Okey. Ini kelebihan untuk anda kalau daftar ALP. Ini khas untuk tahun ini sahaja. Tahun ini. Kalau anda daftar ada tax rebate. Okay, sampai sini kan saya akan guna PM dengan English akan mix. Sebab saya lebih sebab banyak benda dalam English kan lebih saya akan mixkan lah, cubalah, okey. Dia kan ada tax rebate. Maksudnya dia ada extra punya discount lah, okey. Extra discount sehingga 20,000 setiap tahun. Okey. Annual. Okey. Berturut-turutnya 3 tahun. Maksudnya kalau tahun ni anda daftar LP atau daftar LP kan, sepatutnya you kena bayar contoh 30,000 punya tax. Okey. You boleh ada extra 20,000 punya tax rebate. Boleh tolak lah. 30,000 tolak 20,000, you hanya perlu bayar 10,000 saja. Tapi masa ni kan, you pergi daftar LP, mungkin you kena spend berapa ratus ataupun 1,000. Kalau you spend, contoh you spend 1,000 lah. Okay. Tapi you dapat jimat banyak duit. Baloi ke tak baloi? Memang baloi lah. Itu sebab tahun ni untuk siapa nak daftar ALP, untuk nak daftar Sdn Bhd kan, ini kelebihan. Okay. Detail memang seperti saya cakap, tanya accountant lah. Tanya accountant. Okay. Daftar atau mesti 1 Julai. Okay. Syarikat baru ni syarikat baru ni tak pasti syarikat lama okey atau tidak. Syarikat baru ni dari 1 Julai hingga 31 hari bulan Disember 2021. Maksudnya dari period macam ni, period sekarang kan you daftar company ataupun you dari company sole provider kan, you tukar jadi ALP kan, okay, you akan dapat ini punya tax rebate. Okay. Dan company kan PR capital tak boleh lebih daripada 2.5 juta. Okay. Kalau masa daftar company kan, mungkin accountant akan tanya, company tu you nak letak berapa banyak capital. Okay. Dia akan tanya, letak je sebenarnya, letak saja. Jangan letak lebih daripada 2.5 juta. Okay. Jangan letak. Lepas tu annual sales tak boleh lebih 50 juta. Tak boleh lebih 50 juta. Okay. Kalau untuk nak lebih 50 juta punya kan, maksudnya setiap bulan punya sales lebih kurang 4 juta lebih lah sebenarnya. 4 lebih juta total punya sales. Jadi rasa semua orang boleh layak lah. Okay. Annual sales tak lebih 50 juta. Dan maksimum adalah rebate kan ada 20,000 setiap tahun. Dan ini tidak boleh carry forward. Kalau tahun ni dia hanya dapat tax rebate 10,000 je. Yang balance 10,000 tak boleh carry forward pergi tahun depan. Okey? Okey. Okey, ini sudah tak apa, okey. Lepas tu mana satu yang elok kalau untuk PCM ke atas punya kan, bank lebih suka tengok okey, Sdn Bhd punya account. Bank lebih suka tengok Sdn Bhd punya account. Mengapa? Tengok pada chat sini sebab Sdn Bhd dia ada accountant, okay, dia tolong handle. Kalau untuk LP kan memang kami sendiri buat saja. Sendiri buat tax semua tu kan. Jadi bank lebih suka Sdn Bhd. Kalau anda sudah layak PCM ke atas punya kan, income memang 400,000, 500,000, 1 juta, okay, daftar Sdn Bhd lah. Okay, daftar Sdn Bhd. Okay, sebab bank lebih suka. Okay. Okay, managing, macam mana nak manage tu bookkeeping. Okay, ini hanya cakap bookkeeping je. Dengan understand tax. Yang nombor 2, nombor 3 saya akan takkan telang sebab ni complicated sikit. Okay, saya tak akan telang nombor 2 dengan nombor 3. Saya cakap bookkeeping dengan fahamkan tax saja. Okay, so ini adalah bookkeeping. Bookkeeping ni kan, kalau untuk senang, hanya debit dengan kredit. Debitnya maksudnya keluar duit. Okay.
You nak beli aset ke, you nak beli kereta ke, keluar duit. Okay, untuk company. You nak beli bangunan office ke, keluar duit. Expenses. Okay. Contoh kami ada guna Zoom, guna FAB 360. Okay. Ini adalah expenses. Okay. Kami kena keluar duit. Ataupun rugian. Apa rugi? Untuk orang kan mungkin ada bagi stok untuk kawan jual. Okay. Tapi kawan tiba-tiba dia hilang diri. Ini kira rugi lah. Ini debit, keluar duit. Kredit, duit masuk. Ini duit masuk. Okay. Liability, equity, saya cakap income secara senang. Saya cakap income saja. Biar sebab saya ni semua bagi accountant yang buat. Okay. Kalau untuk bagi accountant buat kan sebenarnya masa bagi accountant buat setiap account kan mungkin you setiap orang kan you tak payah kan. 1 tahun rasa tak lebih 1,000 pun. Kalau sepatutnya lah tak lebih 1,000 pun. Okay. Sebab account kami senang je. Kami tak ada banyak stock in and out. Kami hanya ada income. Bahawa bagi setiap bulan bonus recap 15 hari bulan, duit masuk. Duit masuk itu, okay, kami kena bayar mungkin untuk nak daftar Zoom, untuk nak daftar FAB 360, okay, mungkin nak bayar petrol, mungkin nak bayar telefon bill, itu je. Kami punya account sangat senang. Sangat senang. Itu sebab banyak orang dia buat sendiri. Jadi, dalam bookkeeping hanya 2 benda, kredit dengan debit. Keluar duit dengan masuk duit. Okay? So apa yang anda perlu untuk keluar duit masuk duit pun, you mesti kena ada invoice yang betul. Invoice yang betul. Okay? Contoh kalau anda bayar telefon bill. Telefon bill kan, telekom semua tu kan dia mesti ada invoice ke, okay? Ataupun bill yang betul punya, ada letterhead dia, ada company dia punya company punya register number untuk telekom. Itu memang sah. Kalau you pergi makan kan, pergi warung makan, itu bos kan suka-suka ambil satu kertas, dia conteng, okay, itu invoice atau receipt tak sah. Ini LSTN dia takkan terima sebagai expenses. Okay, jadi kalau nak tolak expenses punya kan, sebab ingatlah, duit masuk kena tolak duit expenses, baru kami nak bayar tax. Okay. Kali kredit, tolak debit, okay, baru kami nak bayar income tax. Jadi, invoice semua kena ada. Masa isi petrol kan, itu receipt kecil kena simpan. You parking kereta kan, kupon kena simpan. You maintenance kereta ke, repair kereta ke, tukar tayar ke, okay, semua kena simpan. Okay, itu semua kena simpan. Okay. Tapi kereta itu kereta punya insurans kan, itu tak boleh claim okey. Semua invoice, semua receipt, semua dokumen anda mesti perlu simpan. Kalau anda belanja anak buah kan pergi 5cc celebration, okey. Kalau boleh pergi cari restoran ada keluar receipt yang official punya. Mungkin dia print dari dia punya mesin, print dari dia punya printer, itu ada company letterhead dia ataupun company nama dia. Macam KFC ke Sifu? Macam KFC, macam Otau, macam Burger King, semua ada receipt tu. Okey. Itu semua simpan okay. Lepas tu you dapat semua tu kan, ini secara cepatlah sebab I pun tak faham sangat ini. Kena entry, kena key in lah, okay. Kena buat ledger, kena buat trial balance, okay, kena buat balance sheet ataupun statement of financial report, okay. Ini accountant buat punya je. Akhirnya sepatutnya kami nak tengok ini je. Kami hanya nak tengok profit and loss, berapa untung kami ada. So sepatutnya kami hanya handle 2 department. 2 benda je. Nombor satu invoice, receipt. Dan nombor 6 kami nak tahu kami untung ke rugi. Okay. Ini 2 benda yang kami tahu. Yang 2, 3, 4, 5 tu kan biar accountant buat. Biar accountant yang buat. Okay. Kalau you tahu buat account kan you boleh buat sendiri. Tapi jangan tanya saya macam mana buat account. Sebab saya ubah orang tolong saya buat. Sebab saya tak erti. Okay. Saya tak erti. Saya hanya tahu simpan semua invoice tu. Lepas tu saya bagi accountant yang tolong saya uruskan. Okay. Kalau you tahu kan profit and loss, berapa income kan,
Okay, itu adalah sangat penting. Okay, jangan jadi yang miskin punya orang kaya. Apa maksud dia? Income tinggi tapi tak ada duit. Nah, jangan jadi miskin punya orang kaya. Sebab mungkin you terlampau banyak guna duit untuk nak beli ni, beli tu, beli ni, beli tu kan. Jadi you punya company memang tak ada duit. Memang tak paloi lah. Memang tak paloi lah. Okay. Okay. Next. Okay. So, inilah duit masuk, duit keluar, duit masuk. Okay. Apa yang boleh tolak, apa yang tak boleh tolak. Okay. Sekarang bagi tahu. Okay. Apa yang boleh tolak. Ada banyak benda kan, dia hanya boleh tolak satu kali saja. Tak boleh tolak banyak kali. Macam contoh kan, you daftar company, you daftar SSM kan, satu kali bayar je. Okay. Satu kali bayar je. Jadi one time, tolak. Lepas tu, you purchase asset. Apa you nak beli kan, you beli laptop. Satu je ataupun dua saja. Takkan tiap-tiap tahun laptop. Tak ada kan. Printer pun mungkin satu atau dua saja. Okay. Mungkin beli meja ke kerusi kan untuk nak buat Zoom. Okay. Takkan tiap-tiap tahun nak beli meja atau kerusi. Office besar sangat ke ataupun rumah besar sangat. Ini biasanya one time je lah. Kebanyakannya. Okay, kebanyakannya. Tapi laptop dengan printer ni kan sebenarnya setiap tahun kan dia memang boleh beli juga. Memang boleh beli juga. Okay. Hadiah aktif CC kepada tahun lain. Bagaimana? Okay. You boleh hadiah untuk tahun lain. Boleh. Boleh. Okay. Di belakang saya akan tunjukkan. Belakang saya akan tunjukkan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau hadiah untuk tahun lain kan, ada accountant cakap, boleh. Ada accountant cakap, tak boleh. Mana satu yang betul? Dua-dua pun betul. Dua-dua pun. Sebab ada term and condition dia. Ada term and condition dia. Okay? Lepas tu purchase stock. Beli stok lah. Beli stok untuk kiranya mungkin untuk nak buat okay. Cuba tengok kalau anda pernah pergi ke shopping mall sebelum PKP kan, pergi shopping mall. Pernah tengok tak ada orang dia jual perfume punya? Okay, minyak wangi. Okay, pakai perfume. Dia mesti ada tester dia, betul tak? Ada tester dia, bagi orang test, bagi orang test, bagi orang test, bagi itu kan. Sebagai tester tu sebenarnya ada accountant dia cakap boleh untuk nak tolak expenses. Ada accountant tak bagi. Okay. Okay, tengok Hamidah cakap apa? Hadiah if declared under entertainment akan dapat half. Betul? Dan Hasmidah cakap hadiah kalau declared under entertainment kan dapat half saja. Ya. Jadi jangan declare entertainment. Nanti akan bagi tahu guna cara apa. Okay? Jangan letak entertainment. Entertainment ni secara tak bijak. Okay? Lepas tu administration punya expenses. Contohlah, saya kena bayar audit fee, bayar accountant. Okay? Saya kena bayar secretary fee, okay, untuk nak tolong saya buat semua sulat-sulat tu, okay, ada secretary fee. Okay? Ini I kena bayar punya. Okay? Jadi macam I punya secretary fee memang tak banyak lah. Setiap bulan kena bayar RM70 ke ataupun RM80. Saya tak ingat lah. Lebih kurang macam tu. Jadi tiap-tiap bulan, dia 3 bulan ataupun 6 bulan kan dia akan bayar dia satu kali. Okay? Lepas tu marketing punya expenses. Marketing expenses. Contoh kami pergi daftar nutrition class, okay, ataupun bagi agent commission, okay, ataupun untuk you ada buat iklan kat Facebook, ada buat flyer sendiri, walaupun bahaya, okay. Ini sebagai marketing punya expenses, sebagai marketing expenses, okay. Okay, sini tengah baik-baik ya. Tengah baik-baik sini ya. Kalau anda okay, kalau anda ada bayar, okay, agent punya commission ataupun itu dropship punya commission, okay. Ingat, jangan bayar dengan cash, okay. Jangan bayar secara cash. Mesti, okay, kena bayar, okay, dengan bank transfer. Kena bank transfer ataupun guna cek. Sebab kena ada bukti anda ada bayar kepada siapa. Okay. Okay. Siapa ni? Audit fee. Yeah. Thank you. Tolong atas correction. Thank you atas correction. Okay. Betul-betul. Okay.
Audit fee dengan secretary fee. Betul. Thank you dengan correction. Okay. HIAL. Okay, thank you. Apa betul? Ada apa betul kebetulan? Tolong bagi tahu. Okay. Lepas tu operating punya expenses. Okay. FRB 360 dengan Zoom. Okay. Okay. Samsudin tanya, buat GEP kepada prospek atau tahun lain boleh treat sebagai expenses tak? Sebab kita guna masa untuk coaching. Itu tak sepatutnya letak expenses lah. Tapi kalau anda ada guna Zoom ataupun you ada beli apa alat-alat kan, itu boleh. Itu boleh. Contoh, you ada beli contoh dululah okay, si Fushon. Masa saman kami kan, kami sentiasa ada DVD. Jadi I perlu beli banyak DVD untuk nak copy DVD bagi anak buah. Jadi ini adalah saya punya operating punya expenses. Saya punya operating expenses. Itu boleh tolak. I mungkin ada printing buku-buku kan untuk downline saya. Ini adalah expenses punya, operating punya expenses. Itu boleh. Kalau you dapat fikir macam mana kan ada dapat invoice punya, itu kemungkinan boleh. Okay. Mesti kena ada official punya dokumen lah. Tengok kalau masa pergi photostat kan, I pergi photostat, I mesti cari kedai, dia ada company, ada letterhead, dia ada daftar syarikat sebab itu licit, perlu boleh tolak expenses. Kalau suka-suka kan pergi kedai, dia tak ada, dia kedai dia hanya perlu buka, dia tak ada daftar syarikat punya, itu sorry ya, itu tak boleh nak declare. Okay, tak boleh nak tolak expenses. Okay tak? Faham tak? Ingat I refer balik sini ya. Official punya invoice, receipt dan dokumen. Untuk anda nak tolak ini semua expenses ni. You register company, mesti ada receipt. You nak purchase, you nak beli laptop ke, printer ke, meja ke, kerusi ke, mesti ada receipt. Okay, ada invoice. Okay, you nak purchase stock kan, mesti ada invoice. Okay. You nak bayar audit fee ke, secretary fee ke, mesti ada invoice. You nak daftar nutrition class kan, okay, kan company ada hantar invoice kan, itu kena ada. Okay. Agent commission mesti ada official punya bank punya transaction. Okay, bank punya transaction. You kena buat satu apa receipt lah. Kena ada satu receipt kena buat. Okay, ini nama dia, IC dia, bila you bagi dia. Okay, lepas tu kalau boleh match dengan itu bank transaction, ini perlu sah. Okay. Macam FRB 360, dia ada invoice. Zoom, dia ada invoice. Jadi, mesti kena ada invoice yang sah. Invoice yang sah. Okay. Lepas tu, duit yang masuk. Duit masuk senang je lah. Bonus tiket, group punya, loyalty bonus, job bonus, F2D, Seoul to Sydney punya refund. Okay. Local incentive trip punya refund. Okay. Eager manager trip punya refund. CPM punya check, punya duit kan, okay. Dan globally, forward globally punya itu duit, ataupun itu spending money. Semua ini adalah income kami. Jadi semua jumlah ni, jumlah duit sini, okay. Jumlah kredit, okay. Jumlah kredit tolak debit, okay. Kalau dapat untung persen, okay. Untung persen dan tolak yang peribadi semua tu kan, untung persen perlu kami submit tax. Lalu kami submit tax. Okey tak sampai sini? Ada rasa muntah tak? Okey, ada rasa muntah tak? Okey ya. Okey, saya sambung ya. Saya sambung ya. Okey. Inilah I ulang lagi, one time expenses. Company register, professional fee, secretary fee, okay, accountant fee, apa fee. Okey, semua itulah. Computer, printer, kalau you ada server office kan you perlu ada Yetrick, you perlu betul tak? Mungkin you kena daftar Unify. Okay, jadi you kena bayar TMP deposit ataupun baik adalah Kuantan, ini jabatan okay, punya deposit, you kena bayar Telekom ke semua tu kan, ini one time deposit satu kali saja. Lepas tu you buat renovation. Tahun lepas kalau renovation kan dia ada redeem tax, okay, redeem tax. Jadi
Untuk tahun ni saya tak pasti. Tapi kalau anda ada buat LLP kan, you boleh refer dengan accountant. Masih ada tak renovation punya tax refund? Okay. You beli company punya kereta. Contoh macam orang kan, company dia beli van untuk hantar barang. Kereta lah. Office equipment. Pen ke, balis ke, pensel ke, okay. Semua tu lah. Okay. Company profile, okay. Mungkin you ada minta orang tolong you buat company punya profile kan untuk marketing. Ini boleh. Name card, business card, okay. Lepas tu advertisement. Ini pun kiranya one time punya lah. Mungkin apa advertisement? Masa you set up company perlu ada sewa kan. You kena buat flyer semua tu. Ini biasa untuk business yang traditional. Okay, business yang traditional. Okay. Next. Okay. Operating expenses. Ini semua kena step lah. Salary. Okay, gaji. Untuk director untuk suami ke isteri ke, untuk nak bayar agent ke, ataupun you ada upah pekerja, PA. Okay. Setiap bulan kena bayar punya. Okay. Income, tolak ini semua expenses lah. Okay. Lepas tu kalau you ada pekerja kan, you kena bayar KWSP, you kena bayar SOCSO, okay. You kena bayar SIP, okay. Lepas tu you kena bayar setiap bulan kan, pun kena bayar sewa, office punya sewa. You bayar sewa kan. Utility, you kena bayar bill elektrik, you kena bayar bill air, you kena bayar telefon bill, internet bill, okay. Kadang-kadang you kena printing punya stationery, printer punya ink ke, okay. Pembaris ke semua tu, okay. Mungkin pen punya ink sudah habis, marker punya ink sudah habis, beli lagi, ini semua boleh, okay. Office expenses, mungkin you ubah satu makcik-makcik kan, tolong you kemaskan you punya office, okay. Tolong cuci tantas, tolong apa-apa pun dah lah, okay. Ataupun ya ada aircon rosak ke, you ubah orang tolong you baiki aircon ke, tukar lampu ke, semua tu office expenses. Transportation, apa transportation tu? Transportation tu, okay, inilah kalau transportation mungkin dulu macam ada Malaysia Rally kan, kami ada sewa pas, betul tak? Sewa pas. Pas itu sebenarnya you boleh letak dalam transportation kalau you nak. Okay, boleh letak dalam transportation. Okay, satu pas dulu berapa? 3,000 kan, tak silap saya. 3,000. Jadi itu boleh sebagai expenses, boleh tolak. Okay. Lepas tu sendiri punya kereta, you bayar tol, bayar parking. Okay, ini ada sikit confused lah. Ada accountant kan, dia tak bagi you 100% untuk nak tolak expenses yang ni. Okay. Mungkin dia cakap kan, you hanya boleh tolak, okay, 3/1 saja. Mengapa? Sebab kereta tu mungkin you ada guna untuk peribadi. You ada hantar anak pergi sekolah, you ada hantar anak pergi tuition, takkan masa hantar anak pergi sekolah tuition kan, masa tu pun guna petrol juga, betul tak? Mungkin masa tu punya petrol dia tidak boleh gila untuk operating punya expenses. Jadi ada accountant kan, mungkin dia bagi 1/3, ada accountant kan dia boleh bagi 1/2. Atas accountant, okay? Atas accountant. Tapi jangan harap 100% lah, okay? Jangan harap 100% lah, okay? Repair maintenance, kereta punya tayar tukar itu boleh. You nak tukar minyak hitam ke, ya, itu boleh, okay? You nak mungkin nak cat semula kereta ke, itu semua pun boleh juga. Tapi kereta punya lotek dengan insurans tak boleh. Kereta punya lotek insurans tak boleh, okay? Setiap bulan punya promotion, you boleh buat apa-apa promotion je. Servis Honda boleh. Masih ingat lah, official punya dokumen. You pergi Honda punya service center, you tukar minyak hitam, you tukar filter, you tukar gear oil, okay. Honda service center charge 1,000. Okay, you bayar 1,000. You mesti nak minta invoice dari Honda Service Center. Okay. Itu invoice masa you buat account kan, you boleh bagi accountant untuk nak tolak. Okay. Invoice sangat penting.
Ya. Cikgu. Ya. Kalau repair maintenance ni kereta atas nama kita atau company ke tak kisah, dua-dua pun boleh? Dua-dua pun boleh. Okey. Sebab untuk banyak orang dia company dia tak ada kereta tapi dia guna kereta sendiri. Jadi macam ada company kan, dia ubah salesman untuk tolong dia buat sales, hantar barang, okey, untuk nak pergi outstation buat sales kan. Jadi bos tu mesti nak payah salesman kan, petrol, betul tak? Kalau salesman punya kereta rosak mungkin dia akan tolong repair. Jadi ini boleh pakai maintenance. Okey? Okey, setiap bulan punya promotion. Tak kisahlah, mungkin you ada buat promotion untuk beli satu kotak aloe vera percuma kipas. Okey? Beli 10 kotak aloe vera percuma aircon. Contohlah, okey? Okey? Ingat promotion tu mesti ada invoice mesti ada invoice. Jangan pergi kedai elektrik kan yang jual you palang tu tambah invoice. Okey, jangan tambah invoice. Yang lain-lain saya tak dapat fikir lagi. Okey, sebab ini biasa yang saya guna saja. Promotion punya. Okey, promotion punya. Okey, sampai sini ada soalan tak? Okey, tengok sini merah sini Okey. Semua payment jangan guna cash. Cuba jangan guna cash. Okey. Cubalah guna credit card ke, guna debit card ke, lebih baik guna credit card lah ataupun PayPay. Okey, PayPay. Okey. Ataupun you nak buat e-wallet pun okey juga. Kena ada statement. Okey. Kena ada bank transfer. Okey. Semua statement tu sangat penting. Sifu. Ya. Jompe okey ke? Jompe ada dalam kalau Jompe, you buat Jompe Transaction bank. itu kena print out, kena simpan, boleh. Oh, okey. Okay, semua kena ada transaction, itu saja. Okey. Jangan bayar cash, sebab bayar cash kan tak ada transaction. Okey. Accountant boleh tak layan. Okey, accountant boleh tak layan. Okey. Okey, tengok Hasminda. Kalau syarikat Center Berhad kereta personal title. Apa maksudnya? Kalau Center Berhad, okey. Kereta personal tak ada guna. Okey, memang Center Berhad ke sole proprietor kan, memang director tu contohlah kereta saya. Di kereta atas nama saya. Okey. Dan saya guna kereta ni kan untuk operating. Okey, masa pergi jumpa orang. Masa I COD. Okey. Masa I pergi KL training. Jadi ini untuk operating. Jadi saya memang tak ambil penuh punya. Okey. 1/3 ke 2/1. Itu je. Atas accountant. Okey. I dapat jawab tak, Hasminda? Okey. Nah, ini je lah formula yang sangat senang lah. Secara senang Distrik kena buat untuk okey. Kena buat receipt. Kalau anda ada agent, anda ada pekerja bayar gaji kan, mesti kena buat receipt, mesti tolong dia buat KWSP, SOCSO dengan SIB. Sebab itu semua boleh tolak income tax Semua boleh tolak punya. Okey. Sebab kalau anda ada pekerja, you bayar dia gaji, tapi you tak tolong dia bayar SOCSO, you tak tolong dia bayar EPF, you tak tolong dia bayar itu SIP kan. Anda boleh, kalau kena tangkap kan, anda kena saman juga. Jadi ini tak boleh suka-sukalah. Jangan suka-sukalah. Ikut sajalah. Walaupun itu saman tak banyak. Okey? Tapi seperti biasalah. Kami bawa kereta, tengok lampu merah, jangan stop lah, jangan tekan minyak. Okey, itu je. Dia boleh tekan minyak, lalu je, tapi tak tahu bila ada traffic ataupun polis tangkap. Itu kami tak tahulah. Okey.
Okay. Jadi duit masuk, tolak duit keluar, A tolak B, okay. Dapat untungan adalah C. Bayar cash. Okay. Okay. Duit masuk kan, maksud saya tali Forever Living. Tali Grab car. You ada buat Grab car ke, Food Panda ke, you ada sewa rumah bagi orang ke, atau homestay ke, ada Airbnb ke, ataupun you ada gaji. Sedang makan gaji punya. Ini adalah semua income. Semua income. Okay. Saya recommend lah. Jangan tak lepak. Sebab LSTN kan sekarang mereka pakai sistem dia. Memang sangat bijak. Memang sangat bijak. Don't pray. Payah agent dropship guna receipt. Boleh tak? Ya, boleh. You payah agent dropship. Okay. Ingatlah. Jangan payah cash lah. Mesti minta mereka punya bank account. Transfer kalau dapat jumpa punya kan, tolong minta dia sign. Mesti ada nama dia, mesti ada IC nombor dia, okey. Minta dia sign. Contoh you nama dia, IC nombor dia, okay, you letaklah commission untuk bulan January, okey. 300, okey, 300, okey. Mungkin dalam 16 hari bulan. Jadi 16 hari bulan tu, okey, you mesti ada bank transfer. Jadi dia boleh matching. Dia matching. Ya. Hasmina cakap betul. Terbaik memang ada di situ. Ya. Mesti ada. Okay. You boleh kalau you tak ada masalah. Okay. Hanya you dapat nak tolak saja. Dapat nak tolak saja. Okay. Okay. Sampai sini. Okay. You report tahun ni, tahun 2021 kan, sebenarnya you payah untuk tahun lepas punya. Tahun lepas punya income. Yang akan datang berapa bulan ni kan, you akan terima satu CP500. Betul tak CP500? Rasa betul lah CP500, ini tali Forever Living. Tali surat itu, dia akan untuk tunjukkan berapa income you sudah dapat tali Forever Living. Tali jumlah itu kan, perlu you tolak dengan yang ini semua expenses. Betul tak? Faham tak? Tali jumlah itu tolak ni semua expenses termasuk you punya gaji. Okay. Tengok balik mana? Tengok termasuk ini dah. Termasuk gaji, termasuk sini semua. Okay. Termasuk sini semua. Lalu nak bayar income tax. Okay. Jadi ini CP58 adalah satu benchmark. Kalau anda hanya ada business forever saja. Okay. Okay. Ini leceh sikit lah form PE untuk orang makan gaji punya. Orang makan gaji kena dapatkan form PE, tali majikan. Okay. Untuk nak daftar sebelum yang last dia ada 30 hari bulan setiap tahun punya April. CV58, ya betul. Okay, I masih. Okay, thank you. CV58. CV500 tu Sopro, betul. Okay, Sopro. Okay. Jadi form P, okay. Form P ini untuk siapa niaga punya, payah kena 30 Jun. Kereta berapa limit lah. Ini saya tak pasti. Sorry, saya tak pasti. Tapi boleh tanya accountant tengok. Tanya kawan-kawan accountant, mereka boleh jawab. Saya tetap nak jawab. Okay. Tapi saya rasa kalau tasihat saya lah tak ada limit sangat lah. In my mind lah. Dalam in my mind. Okay. Ada form EA form. Okay. Kalau you ada ubah pekerja, patutnya you kena readykan EA form untuk mereka untuk nak submit income tax. Okay. Form E untuk Sentiasa Berhad. Okay. After submit, lepas you submit semua kan, ada schedule dalam LSTN berdasarkan CC. Ada. Okay. Kereta ada schedule tali LSTN dan sebab you kereta boleh depreciate di atas CC dengan berapa nilai harga dia. Tapi itu saya tak berapa pasti, jadi saya tak letak dalam sini. Seperti tadi saya cakap, refer dengan accountant untuk keselamatan dia. Okay. Nah, yang ini sebenarnya okay, apa pun refer dengan accountant sebab ASTN sentiasa ada ubahan. Macam tadi cakap punya kan,
siapa daftar sedia berhad dengan LLP kan, after tax rebate 20,000. Kalau you daftar sedia berhad dan LP 2 tahun lepas memang tak ada punya. Jadi ini ada sentiasa ada ubahan dia. Okay. Lepas you submit income tax dan buat payment semua tu kan, lepas you bayar semua tu, okay, kerja anda tak habis lagi. Dan masa tu kan, okay, SDN akan hantar, okay, hantar surat, saya ingat CP 500 ataupun sepatutnya kena letak CP 500 lah. CP 500 ataupun CP 204, ini satu bolang kan, untuk nak bayar advance. Untuk nak bayar advance payment. Bayar advance payment. Contoh okay, contoh ni sebagai contoh. Kalau tahun ni, you bayar 20,000 punya tax. Bayar 20,000 punya tax, okay. Sepatutnya kalau ikut sentian perhad, kami kena bayar 20,000 ni advance kan untuk tahun 2021. Okay, untuk 2021. Ikut ini, kena bayar advance. Okay, betul lah. CB 500 lah. Okay, dia akan hantar. Okay, jadi ini kena bayar advance punya. Kena bayar advance punya. Okay, jadi ini memang ASTM punya kerja lah. Dan masa ni kan jangan fikirlah, mengapa I nak bayar banyak sangat. Sebenarnya kalau kami kaji kan, banyak negara okay, punya tax. Okay, sebenarnya Malaysia punya tax kan dia kiranya sangat rendah. Dia sangat rendah. Okay, tengok kalau you tahu guna tax lah, LLP dengan sedia berhad, dia hanya perlu bayar 17% ataupun maksimum 24%. Okay. Tapi kalau di luar negara kan, ada negara boleh bayar 30% hingga 50% pun ada juga. Malaysia sebenarnya dia bukan sangat rendah lah, dia gilanya rendah lah. Tapi hanya kami perlu pandai kan macam mana nak adjust kami punya tax. Pandai ikut secara mana? Secara sini. Okay, secara sini. Kami mesti nak tahu macam mana nak tolak. Macam mana tolak yang ini dengan yang ini. Okey? Sampai sini okey tak? Okey. Sampai sini okey tak? Yang akan datang saya akan loket dah. Yang lain? Nasib baik faham lagi. Okey. Kami start. Untuk siapa tak pernah daftar kan, ikut ni je print screen je. Tak telang print screen je. Okey. So, ini print screen. Okey. Daftar ataupun check income tax number. Kalau anda tak pasti sudah daftar ke ataupun belum daftar ke, ikut link ini, tekan je masuk je isi maklumat anda. Okey. Yang anda boleh check. Okey. Anda boleh check. Okey. Ataupun boleh daftar je. Daftar. Okey, ini pertama step. Okey. Step kedua, daftarlah. You tekan daftar kan. You akan ataupun tekan link ni untuk daftar. Tengok tak ada individual, ada syarikat, ada majikan, ini private PLT, private limited. Inilah. Okey. Ini ikut je. Kalau sudah set SSM semua tu kan, ikut sini saja. Okey. Tengok. Dalam sini I tak telang lah. Semua ni maklumat ikut sendiri punya. You punya nama, IC, alamat, telefon number, semua tu. Okay. Key in je, isi maklumat, isi yang betul-betul punya, tempat play, okay. Lepas tu, habis isi kan, tekan submit, lepas tu, tekan agree. Ikut sahaja. Ikutlah saja. Ini semua maklumat di SDM punya website, semua ada. Okay. Lepas tu, save income tax number. Dia kan tepas satu SG ke ataupun OG ke apa juga, okey. Satu apa. Ini number adalah you punya membership number tali STN. You punya membership number, STN punya membership number, lifetime warranty, tak akan expired kecuali mati, okey. Semua hidup hingga tak hidup. Okey. Lifetime member. Bukan forward je ada, STN pun ada juga. Okay.
Lepas tu e-filing, okey, memohon nombor PIN. You sudah dapat akaun kan, you kena mohon PIN, okey. Tekan link ini, tekan link print screen, okey, print screen. Lepas tu tekan link ini, okey. Nampak tak petak merah tu? E-filing PIN number application. You kata saya kan, sini boleh tukar jadi bahasa Malaysia punya. Jangan risaulah, okey. Tukar bahasa yang anda faham, okey. You nak Tamil pun okey juga. Tamil ada tak? Okey, tak pasti lah, okey. Lepas tu dalam sini kan klik CP55D. Tak silap saya lah, kan ikut dia je, saya ikut dia je, okey. E-filing PIN number, ikut tekan je, dia akan keluar satu bolang, isi je bolang print up, lepas tu isi bolang itu, lepas isi bolang tu apa lagi, kami tengok next, kami tengok next, okey. Next, okay, klik next lah, ikut sama je, klik next tadi punya, okey. Next saja, okey. Sampai sini isi lagi maklumat, okey, isilah apa-apa je dia nak, bagi je, okey, bagi dia maklumat apa yang dia nak, okey. Lepas tu, okey, you akan dapat satu, okey, authorize punya lah. Ini nampak tak? Sorry, patutnya letak sini. PIN number, okey. Ini sudah 515711, okey. Power Kuantan punya office number. Contohlah, dia dapat satu PIN untuk e-filing. Okey. Ini PIN adalah sendiri punya. Macam you punya forward to you apps punya PIN, okey. Macam you forwardliving.com punya PIN number, ni khas untuk anda sahaja. Okey, next. Okey. Masa ni untuk nak login kan, okey, inilah. Okey, tekan je, ikut je apa maklumat, okey, IC nombor tu, okey, anda, okey. Ikut semua ini, ikut je lah. Ikut ni je, semua anda perlu isi punya, okey. Ikut ni je. Habis you isi semua benda kan, okey. You kena print dari draft. Okey. Lepas tu sign dan submit. Okey, semua habis itu draft kan, kena simpan. Okey, kena simpan. Okey. Lepas tu habis bayar semua tax kan, habis settle semua tax. Last kena buat bayaran. Tengok kami punya FTN sekarang sangat advance dah. You nak buat bank transfer, balas, tak ada masalah. You nak bayar lalu credit card ke, tak ada masalah. Okey. You nak apa bank kan, semua pun ada juga. Okey. Jadi advance lah, macam seperti forward punya sistem lah. Okey, sangat advance. Okey. Kena bayar. Okey. Last, ini paling penting sekali. Semua dokumen anda perlu simpan 7 tahun. Okey, semua dokumen you in up ke, you punya CP58 ke, CP500 ke, semua list sudah bayar ke, itu petrol punya invoice semua tu kena simpan 7 tahun sebab STN ada hak dia untuk nak check balik you punya account sepanjang 7 tahun lepas. Maksudnya tahun ni dia boleh check kan, kalau dia minta kan dia boleh check dari 2013 sampai tahun lepas punya account. Kalau dia nak, dia ada hak. Kalau you tak ada account, you tak ada simpan, okay, dia boleh bagi you saman, dia boleh bagi you tender, ikut dia suka je. Sebab you tak ada black and white. Okay? Dia boleh buat apa yang dia suka sebab dia ada hak dia. Okay? Ingat tak? Yang sini yang paling penting kan, kalau siapa faham kan, tolong tag 7. Tag 7 dalam chat room. Yang lain sudah muntah. Claimant yang faham. Okay. Okay. Tengok okay. Last. Ini penting. Next, ini penting. Okay. Kalau you ada company sendiri, okay, LP ke atau senebat, ini tax, ini sampai understand tax, fahamkan tax, okay. You pakai boss untuk company ni. You jangan suka-suka ambil wang dari company untuk nak guna. Okay. Mana cakap sikit lagi nak muntah. Okay, memang dah. Refer balik nanti tengok balik. Okay. Sebab I pun ambil banyak masa nak belajar. I pun
Bukan muntah dah. Sudah muntah talah dah. Muntah talah. Okay. Kalau keluar duit dari company, bukan tali salary ya. Bukan salary, bukan bonus. Suka-suka je keluar 100,000 untuk nak renovation rumah. Okay. Sebab nampak JRT Yustina punya rumah kan. Oh cantiknya lah. Okay. Oh ada amali, okay, ada lampu yang cantik, you pun keluar 100,000 dari company you untuk nak beli lampu yang cantik, untuk nak buat wardrobe, okay, untuk nak beli ni beli tu kan. Okay, tanya, okay, setiap wang you keluar kan, you kena bayar balik company sendiri interest. You kena bayar interest bagi company sendiri. Sebab ini FSTN yang nak punya. Okay, yang nak punya. Jadi kan macam Sean dengan Olive kan, kami memang makan gaji tetap dari company. Memang tetap punya, tak ada ubah punya. Okay, memang tetap setiap bulan gaji yang sama saja. Gaji yang sama sahaja. Kena banyak consultant je. Apa tu? Akta 4 berapa lah, tak ingat dia. I ada nampak tapi I tak tulis di sini sebab I kalau tak akta je nanti macam nak belajar lawyer class kami. Okey, nak law class. Jadi inilah, kalau you tak payah balik company, setiap bulannya kena bayar interest tau. Setiap bulan kena bayar interest. So jangan main-main. Jangan main-main tengah ini. Okey. Jangan malah, nanti jangan malah accountant sebab dia pun tak boleh buat apa. Sebab ini yang set punya law. Okey. Lebih baik you kira you baik-baik you punya setiap bulan punya expenses. Okey. Kira baik-baik. Okey, berapa expenses you perlu. Okey. Set tetap. Okey. Okey. Lepas tu. Okey. Okey. Tengok Okey, tadi cakap entertainment. Boleh ke tak boleh? Entertainment boleh ke tak boleh? Tengok sini. Entertainment. Bagi customer ada dua jenis yang existing. Sekarang ada punya customer. Okey. Yang potential, dia belum jadi customer lagi tapi kemungkinan besar dia akan jadi customer kau. Ini adalah potential customer. Okey. Untuk staff ataupun tanam forward cakap fighter lah ataupun you punya PA ke, okay, semua tu. Untuk supplier, okey. Ada 3 jenis tengok First, allow atau tidak. Allow ataupun tidak allow. Okey, nampak sini yang kuning, yang orange punya column, okey. Lepas tu di bawah sini kan ada allow 50%, ada yang allow 100%. Okey, tengok merah sini. 50 ataupun 100. Okey, tengok kami check one by one. Kalau untuk potential customer, you belanja dia makan ke, you bayar, you bagi dia apa benda yang istimewa kan. Okey. Semua tu tak boleh nak tolak tax. 100% no. Not allowed. Untuk existing customer, you buat promotion untuk existing customer, okey. Yes. Okey, yes, you boleh 100% allowed. Okey. Untuk staff, untuk fighter, yes, allowed. Okey, tengok sini Tengok sini Kalau masa you belanja you punya fighter untuk makan-makan kan. Untuk makan-makan, jangan buat entertainment. Jangan buat entertainment, letak refreshment ataupun celebration. Okey. Itu sebab mengapa kami cakap 5cc celebration. Okey. Sebab celebration memang allowed untuk nak deduct tax. Kalau entertainmentnya tak semestinya. Mana tahu kan you buat dia pergi makan angin tapi sama-sama makan angin. Itu tak boleh. Okey. Untuk supplier punya memang tak boleh. Memang tak boleh. Jadi kalau secara bijak, jadi itu sebab mengapa kan banyak accountant kan dia tak bagi entertainment. Entertainment dia tak bagi you 100%. Dia mungkin bagi you 5%, 50% untuk nak deduct je ataupun langsung dia tak bagi. Okey, sebab masa you tulis kan, you tulis entertainment. Kalau refreshment, celebration, itu boleh. Itu boleh. Kalau secara lagi bijak punya kan, setiap kali you ada buat documentation kan, setiap kali you ada buat 5cc celebration, okay, selfie ke, ambil gambar kan, itu gambar adalah bukti. Dan dengan official punya receipt ataupun invoice. Okay,
Receipt dengan invoice sangat penting ah. Okay. Secara bijak ah. Masuk marketing cost. Masuk asset year. Betul? Masuk marketing cost pun boleh juga. Okay. Ini boleh sepakai marketing. Jadi jangan guna entertainment sebab entertainment ni memang kiranya tak cukup bijak lah. Okay. You nak buat marketing. Okay. Itu boleh. Marketing sebab contoh untuk existing customer kan. You nak dia beli lagi banyak. Beli 10 kotak percuma aircon. Okay. Aircon punya receipt adalah marketing. Okay. Itu 100% boleh. Okay. Untuk staff, untuk fighter. Okay. Contoh you beli MacBook Air untuk fighter anda. Okay. Itu untuk marketing. Sebab dia dapat achieve target, achieve incentive. Itu memang boleh bagi tolak. Okay. Itu memang boleh tolak. Okay. Contoh BO dinner. Okay. Dinner kan. Okay. Untuk siapa yang achieve solid manager, untuk siapa yang achieve elite manager, CBM, okay, 1.5K, 2.5K, FGR, GLT, semua tu, okay, siapa achieve kan, itu memang boleh tolak. Okay. Kalau you lagi bijak punya, okay, ini secara memang 100% boleh punya. Kalau you hadiah bagi customer, okay, kalau you daftar company ada buat logo punya kan, company sebab mengapa tengok tak ada sifu kan, dia ada satu BOI punya logo. Sebab logo tu adalah company punya marketing. Jadi you punya postcard ada logo. Okay. You punya free gift, you post satu stiker ada logo. Okay. Jadi logo tu adalah company punya marketing. Kalau untuk marketing 100% allowed. Logo tu siapa pandai buat logo sini. Saya pun tak cari orang buat logo untuk saya juga sebenarnya. Okay. Jadi jangan letak entertainment. Okay. Refreshment ataupun celebration ataupun marketing. Okay. Sampai mana? Okay. Apa lagi? Bad debt. Hutang tak dapat nak ambil balik. Contoh. You bagi you punya kawan tolong jiran. Contoh bagi jiran. Untuk tolong you jual aloe vera. You bagi dia 10 kotak. 5 kotak. 5 kotak aloe vera. Okay. Tapi tiba-tiba dia pindah rumah, dia hilang diri. Okay. Jadi ini adalah hutang tak dapat nak ambil balik. Betul tak? Okay. So Allah Rabbi, mana ni? Umi yang Umi pakai mengajar atau di mana kamu? okay. So ini kan. Okay. Kalau you nak tolak tekan boleh. You kena minta lawyer, kena buat satu notice of demand. Minta lawyer buat satu notice of demand. Hanya bayar berapa ratus sajalah. Okay. Untuk bukti kan, you sudah hantar lawyer letter untuk orang tu untuk nak kutip balik wang. Okay. Untuk kutip balik wang. Tapi orang tu tak bayar. Ini kira bad debt. Tapi ini leceh sikit lah. Ini extra information je. Okay. Untuk lepas tu donation. Untuk nak buat charity punya. Semua charity boleh ke atau tidak? Tak semestinya. Sebab mesti charity yang boleh punya kan tengok link ni. Yang biru ni. Okay. Biru ni. You boleh masuk dalam STM punya website. Ikut link ni. Dia akan tunjukkan mana-mana NGO kalau you bagi charity untuk dia kan boleh tolak. Kalau NGO tak ada tolak dalam list tu kan memang tak boleh tolak. Walaupun you bayar you charity bagi 7,000 tapi langsung tak boleh tolak. Okay. Jadi dia ada charity yang sudah approve ataupun charity yang non approve. Maksimum dapat tolak kan charity punya 7% dari total income. 7% saja. Dan mesti kena ada official receipt untuk company anda. Company punya nama, okay, telefon nombor semua itulah kena ada. Kalau you tak ada company kan, ada nama anda, ada IC apa-apa, semua ada complete punya mailing address. Semua kena ada. Okay, ini untuk charity. Okay, hadiah. Ini banyak hadiah juga. Okay, banyak hadiah juga. Okay, hadiah ni tengok wedding gift. Siapa kenduri kan? Customer punya anak kenduri ke? You nak bagi hadiah, boleh tak? Okay, sorry. Tak boleh. Okay. Annual meeting. You nak sewa hotel untuk meeting ke? Boleh tak? Sorry. Tak boleh. Annual dinner?
boleh. Okay, meeting tak boleh. Okay, meeting tak boleh. Kalau pijak lah, pijak kami buat training lah. Okay, training boleh. Okay, cash contribution untuk customer. Okay, customer ada buat annual dinner. You bagi cash dia untuk nak beli ni, donate untuk buat ni buat itu kan. Sorry, tak boleh. Annual dinner untuk you punya staff ke, untuk fighter ke, contoh macam PO dinner. Okay? Yes, 100% boleh. Okay? Hadiah bagi customer. Kalau ada logo, 100% boleh. Kalau tak ada logo, mungkin 50% ke atas accountant. Okay? Gift, hadiah tak ada logo punya. Inilah 50%. Ada accountant dia tak bagi langsung. Okay? Incentive trip untuk agent yang achieve target 100% boleh. 100% boleh. Contoh kalau kami ada buat trip kan, okay, short trip ke pergi mana-mana kan. Contohlah, kalau KL ada Malaysia Rally, okay, siapa yang dapat buat 10 cc berturut-turut 3 bulan, kami akan belanja dia, okay, satu trip pergi ke KL punya Malaysia Rally. Ada termasuk pass ke, hotel ke, mungkin ada pocket money kan, itu adalah travel, itu boleh. Untuk fighter. Tapi ingatlah, semua insentif yang you buat punya kan, itu poster ke syarat kan, ingat simpan. Trademark sangat penting. Okay, simpan 7 tahun lah. Okay, nak bunga, kalau customer buka kedai kan, you nak hadiah bunga kan, bagi dia boleh tak? 50%. Okay, festival, nak bagi hamper. Okay, siapa nak beli hamper kan, untuk contoh sekarang kan, Raya Cina, nak beli hamper untuk customer kan, 50% saja. 50% saja. Okay, tapi kalau you buat hamper dengan forward product, dengan logo sendiri, mungkin boleh 100 itu saya tak pasti dah. Okay, sebab ini semua adalah give and take. Sampai sini okey tak semua? Okay, nak pasti semua tak penting ah. Oh, you orang okey ah, semua boleh faham ah. Kebanyakan boleh faham ah. Okey. Memanglah sebab masa pergi belajar kan, accountant dia cakap dia punya style. Bukan forever punya style tau. Okey. Ni pun confused lah. Memang tak apa. You boleh refer balik. Okay? Boleh refer balik. Sebab you tak pernah buat account lagi, tak pernah submit tax lagi, you memang sangat confused punya. Dan ini sebab you tak perlu manager lagi kan, you tak ada buat free gift ke, tak ada buat hadiah ke, itulah. Sekarang baru faham. Lex Morgan bayar banyak tax. Memang bayar banyak tax. Okay. Datuk Sifu dia bayar tax kan 700,000 bayar tax saja. Okay. Runiana, okay, mau faham lagi tak apa, boleh je. Tak apa. Okay, sebab you akan buat benda ni, you janji ni I bagi tahu. Okay, you ada video, boleh refer balik. Okay. Ini sebelum nak thank you kan, I nak buat last punya. Ini untuk Sendian Berhad. Ya, I tag ini sebab I tertinggal ni. Saya tertinggal ni. Okay, ni I tag je. Okay. Untuk Sendian Berhad, kalau you sudah submit tax, you boleh sudah submit tax. Okay. Submit tax kan, you lepas submit tax, okay, contoh. Okay, I sudah bukan submit tax, I sudah settle account saya. Sudah close account saya. Ini sebagai contoh, I close account. Company account saya adalah 30 hari bulan Disember. Setiap tahun punya 30 hari bulan. Ini untuk sebagai case study ya. I punya company, dia close account 30 hari bulan Disember setiap tahun. Okay. Lepas close account maksudnya itu I punya accountant yang buat
Dan company saya, company sentiabad saya masih ada untungan. Masih ada untungan. Untungan contoh I letak untungan 100,000. 100,000. Okey, 100,000. Okey. 100,000 ni kan saya kena ready wang untuk nak bayar tax. Okey. So 100,000 ini untung. Okey. Saya ready kan contoh I ready extra 20,000 untuk nak bayar tax. Okey. Sebab setiap bulan saya dah bayar kan. Saya ready extra 20,000 okey untuk nak bayar tax. Okey, tengok ah. Syarif. Kena banyak belajar untuk lebih faham. Okey. Tak apa, untuk put in mind, okey. Saya bayar kena ready extra 20,000 extra punya untuk nak bayar tax. Okey, extra nak bayar tax. Okey. I cakap contohlah I cakap 50,000 senang sikit lah, okey. Extra 50,000 untuk nak bayar tax. Jadi company saya ada 50,000 punya untungan lagi. Sebab duit saya sudah ready untuk bayar tax kan. Jadi, I boleh ambil director dividend. Tak saya nama ni. Director dividend. Apa maksudnya director? Betul ke tulis? Okeylah, tak apalah. Faham sudah. Director dividend. Director dividend ni maksudnya duit ini kan. Kalau saya keluar duit ini, I minta secretary. Okay, thank you Asmida. Dia pernah buat tax ke? Okay, director dividend. Okay, saya minta, okay, secretary tolong saya buat satu surat untuk nak ambil director punya dividend. Director dividend sebab company saya Sean dengan Olive adalah director. Jadi kami akan bahagian dengan 2 portion. Jadi setiap orang kan akan terima extra 25,000 ni dan 25,000 ni kan tak perlu bayar tax. Saya boleh guna wang ini buat apa yang saya suka saja. Saya nak buat invest ke, saya nak beli ready untuk nak beli extra rumah ke, nak hartanah ke, semua pun boleh. Dan ini duit kan, okey, LHDN tak akan datang kacau. Okey, tapi mesti panggil secretary firm untuk buat surat. Ya. Dividend non-taxable. Okey. Ini untuk sesiapa yang ada sentiabad lah. Kalau LLP saya tak pasti. Sebab saya tak pernah daftar LLP. Okey. So ini adalah last. Sini adalah last. Ada soalan ke ataupun kalau tak ada soalan you nak refer balik video ni okey je. Betul ke asal terrecord? Tengok balik ya. Okey, betul satu record. Selamat. Okey. Semua clear? Ya. Siapa ni? Okey, Fiona. Normally jika nak ubah accountant perlu bayar berapa? Okey. Accountant berapa? Okey. Ada berapa case Ini case study ya. Okey. Ada accountant kan dia akan tengok you punya kira macam tu. Accountant dia tengok you punya accountant kan complicated atau tidak. Ya okey, boleh start, memang boleh share, tak ada masalah. Okey. Accountant dia tengok you punya account kan senang buat ke susah nak buat. Okey. Kalau you susah nak buat punya, dia charge mahal lah. Kalau tak susah nak buat punya, dia charge dengan murah. Okey. Ini jawapannya. Kalau untuk forward punya, macam kami punya account kan, satu income je biasanya. Kalau contoh saya satu income saja. Okey, satu income saja. Okey. Satu income saja. Jadi dia sangat senang lah. Keluar apa yang kena tolak punya, petrol ke, telefon bill ke, itu memang sudah fix punya. Jadi dia sangat senang dan dokumen saya semua ready
Semua CAD ready punya. Jadi dia sangat senang nak buat. Jadi masa I sole proprietor kan, dia charge saya suami isteri kan, tak silap saya dalam 1 tahun kan tak lebih 1,000. 1 tahun tak lebih 1,000. Buat filing saja untuk yearly 200. Yep. Betul lah, atas accountant. Hasmita cakap juga, accountant dia akan tengok income juga dan berapa banyak transaction. Betul? Ada accountant dia tengok income. Ada satu downline di CBM juga. Accountant dia charge dia kan few thousand, sangat mahal sebab income dia tinggi. Okay? So yang paling penting kan, dokumen kena sangat cantik. Itu je. Okay. Bil memang tak pernah buang je. Betul. Bil jangan buang. Semua simpan 7 tahun lah. Don't play with accountant lah. Okay. So Okay. Ini je. Oh, korang nasib baik. Ini slide pun baru siap je hari ni. Ada banyak benda saya tak nak masuk. Sebab kalau masuk kan saya takut nanti lagi penting. Okay. Saya akan upload ini masuk dalam saya punya Google Drive. Nanti saya WhatsApp dalam grup. Okay. Saya WhatsApp dalam grup. Siapa perlu pergi download sajalah. Okay. YouTube saya akan upload juga. Okay. Lepas saya upload YouTube dengan presentation ni kan, I hantar sekali lah, senang. Okay. Okay. But one more thing, ini disclaimer, sebab saya bukan accountant. Saya hanya ikut pengalaman saya sahaja. Okay. Jadi kalau ada apa, mesti kena refer accountant. Sebab RSTM setiap tahun ada ubahan dia. Okay. Dia ada ubahan dia. Okay. Jadi kena cari accountant lah, jangan buat sendiri. Secara senang. Cari yang memang dia ada office punya accountant. Okay. Dan semua accountant you cari kan, accountant cari tu, dia ada charge you kan. Dia hantar invoice kan. Itu adalah expenses, operating expenses. Itu boleh tolak juga. Jangan risau. Dia akan tolong you tolak juga. Jangan risau. Okeylah, itu sahaja. Seperti biasa, kami lakukan slogan, okay, untuk nak ending. Yeah, ready. Thank you, Sibu. Okay, ready. Thank you, Cipu. Okay, welcome. Okay. Kongsi Pak Chai. Okay. Kongsi Pak Chai. Happy New Year. Yeah. Okay. Cheers all guys. 1, 2, 3. Okay. Yes. No limit. Go. Go millionaire. Go millionaire. Yes, no limit. Go millionaire. Limit. Go millionaire. Thank you semua masa. Thank you. Good night. Selamat tahun baru Okay, thank you.